Didik TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Surah At-Taubah ayat 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Di mana jua kita berada, pasar raya ke ataupun tempat permainan dan di mana pun. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang istinja suatu tuntutan. Persoalannya ialah, apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Bagaimanakah cara istinja yang betul? Apakah kepentingannya? Ini semua akan kita bicarakan bersama dengan guru kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat biodata cikgu kita. Bersama dengan saya pada hari ini iaitu Ustazah Nur Sazrina binti Muhammad Halimin dan juga Ustazah Nur Hafizah binti Man Isa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Amboi Ustazah, cantik-cantik hari ini semua. Apa khabar Ustazah sekalian? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Baik. Ustazah Nur Hafizah dari sekolah mana? Daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya mungkin Ustazah Nur Sazrina boleh kenalkan nama dan sekolah dari mana? Okey, nama saya Nur Sazrina binti Muhammad Halimin daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Kuala Lumpur. Sama dengan Ustazah Nur Hafizah. Oh, satu sekolah ni. Satu sekolah ni. Orang kata demam membawang lah kot ya. Baik. Jadi Ustazah sebagai ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah, betul ya Ustazah Nur Sazrina, ya, dan betul. juga seterusnya guru pendidikan Islam untuk Ustazah Nur Hafizah Man Isa. Baik, terima kasih kepada Ustazah sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Jadi sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu Ustazah? Okay, jemput Ustazah Nur Hafizah untuk pakai dahulu cecair pembasmi kuman. Bukan apa, kadang-kadang kita ni suka pegang macam-macam Ustazah. Yang kedua Ustazah Nur Sazrina dan yang seterusnya saya lah pula ya, untuk pakai cecair ini supaya kita semua dijauhkan dari wabak COVID-19 ini. Baiklah Ustazah, saya difahamkan kita bukan bertiga sahaja, kita ditemani oleh murid-murid lain juga di talian. Jadi apa kata kita berkenalan dengan mereka, boleh Ustazah? Boleh. Assalamualaikum semua, jemput masuk murid-murid dalam talian. Itu dia murid-murid kita, segak, comel. Boleh tak kenalkan nama anda? Kalau tengok kat sini, saya difahamkan namanya panjang-panjang Ustazah. Jadi boleh tak kenalkan nama anda dan apakah panggilan manja? Silakan. Bermula dengan adik Darwish. Silakan Darwish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Darwish Firas bin Muhammad Rizal. Boleh panggil saya Firas. Okey, baik, terima kasih kepada Firas. Amboi, merahnya baju awak kan, sama dengan Ustazah Nur Sazrina.
Yang kedua, Izzah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Izzah binti Muhammad Firdaus. Boleh panggil Ainul. Okey, terima kasih kepada Ainul. Seterusnya Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Binti Fazil Halmi. Boleh panggil Fatihah. Okey, baik. Terima kasih kepada Fatihah. Dan seterusnya Iman. Assalamualaikum. Nama saya Iman Denis bin Syahrir Bukhari. Boleh panggil Iman. Nampak macam mereka ni dah merancang lah Tazah. Ya. Yang lelaki berbaju merah, yang perempuan bertudung ungu. Oh, hebat. Baik, seterusnya Rizfa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faika Rizwa Izzah binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Faika. Okey, Faika. Dan seterusnya dan yang terakhir Wan Nuruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nuruddin bin Wan Aziz. Boleh panggil saya Wan. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian kita. Ini anda semua ni tingkatan berapa ni? Tingkatan 1. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Sama dengan Tazah tadi Sekolah Menengah Kebangsaan Integrasi Sains Tahfiz Mawib Ceras Kuala Lumpur. Baiklah, kita nak mulakan kelas kita Ustazah. Kita dah berkenalan dengan Ustazah, dah berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita. Jadi, apakah topik yang akan kita fokuskan pada hari ini Ustazah Nur Hafizah? Okey. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari bahagian ibadah, iaitu yang bertajuk istinja, dan insyaAllah kita akan tengok daripada semua segi lah. Kita akan tengok dari sudut pengertian, dari sudut maksud dia, dan juga dalil, dan juga dari sudut cara nak beristinja dengan betul pun kita akan buat lepas ni insyaAllah. Makna kata kita akan fokus kepada istinja Ya. Dan seterusnya Ustazah Nur Sazina, apakah objektif pembelajaran kita? Baiklah, objektif kita hari ini, kita nak belajar satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, kita nak fokus, objektif kita hari ini ialah menyatakan hukum, Ya. maksud, hukum, dalil dan alat-alat istinja. Kemudian, murid juga dapat untuk menjelaskan kepentingan istinja. Seterusnya, murid dapat melakukan istinja menggunakan alat-alat istinja. Kemudian, murid dapat menerangkan adab-adab qada hajat, dan seterusnya mengamalkan istinja yang sempurna dengan beradab dan istiqamah. Itu adalah objektif kita hari ini. Okey, baik. Jadi ramai dah tak sabar saya rasa untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah kita. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak rehat seketika. Boleh ke? Boleh. Tapi sebelum tu Ustazah, kalau lihat di hadapan saya ni ada daun kering. Jadi apakah kaitannya dengan kita punya topik pada hari ini? Okey. Okey, daun kering ada dekat tempat hakim, Ya, dekat betul. saya pun ada daun kering. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan daun kering berkaitan dengan daun kering lah hari ni. Cumanya mesti pelik kan, sebab apa pula daun kering? Ya, betul. Okey. Jadi untuk hari ini kita tengok daun kering. Orang lain, penonton-penonton di rumah boleh bayangkan daun kering, dan selalunya apa kita buat hakim dengan daun kering? Selalunya tak ada guna Ustazah, tak ada faedah lah. Betul, tak ada guna pun. Kalau tengok dekat dalam gambar pun Dibakar je. kan. Kita bakar, tak ada faedah apa. Tak ada faedah apa-apa pun. Tapi sebenarnya daun kering ni ada faedah dalam aspek kebersihan. Okay, kalau kita tengok di situ, lambang yang ada di situ, lambang lelaki, lambang perempuan kan. Dan dekat mana kita selalu nampak lambang ni? Dekat gambar tu. Okay, kita nampak gambar apa? Tandas. Gambar tandas. Itu dekat luar dia. Okey, dekat dalam dia macam mana? Inilah tandas. Cantik tu Zah. Ya. Dan selalunya bila kita masuk ke dalam tandas, kita akan buat apa? Selalunya kita akan buang air kecil, buang air besar kan. Dan selepas pada itu kita akan membersihkan diri kita. Okey, jadi bila kita membersihkan diri kita, iaitulah dinamakan sebagai istinja. Jadi apa kaitan pula daun kering ni dengan istinja? Okey, kaitannya adalah daun kering ni yang kita nampak macam tak ada faedah apa pun tadi, sebenarnya dia adalah salah satu peralatan yang boleh digunakan untuk beristinja. Okey, jadi sebab itulah yang akan kita belajar hari ini, ditunjukkan dulu daun kering.
Baik, jadi itulah antara fungsi sebenarnya, ada faedah sebenarnya daun kering itu digunakan untuk beristinja. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan ustazah kita, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Sazrina binti Muhammad Halimin, guru Ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah, dan juga Ustazah Nur Hafizah binti Mak Isa, guru Pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Ceras Kuala Lumpur. Baiklah, tadi kita dah belajar dah tentang daun kering Ustazah, yang kita ingat lah tak ada faedah pun daun kering ni. Rupanya ada kegunaannya untuk kita beristinja. Jadi kepada anda yang mungkin inilah barangkali kita tak tahu sebelum ini, jadi tahu dan boleh gunakan daun kering ini untuk kita beristinja. Cumanya Ustazah, saya pun tertanya-tanya juga, apakah yang dimaksudkan dengan istinja Ustazah? Okey, terima kasih Hakim. Okey, jadi kita akan pergi dulu kepada maksud istinja. Okey, maksud istinja terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, selamat daripada penyakit. Manakala dari segi istilah, perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada hubul ataupun dubur. Ini bermakna najis yang keluar ketika membuang air kecil ataupun air besar perlu dibersihkan. Perbuatan membersihkan, menyucikan, menghilangkan najis itulah yang disebut sebagai istinja. Okay. Baik, jadi itulah pengertian kepada istinja dari sudut bahasa dan juga istilah Ustazah. Ya, jadi bagaimana murid-murid setakat ini boleh faham ke? Kalau boleh faham, tunjuk sikit. Terbaik. Okey, baik, mantap. Baik, jadi setakat ni mereka mula faham Ustazah apakah itu yang dimaksudkan dengan istinja. Jadi apa kata kita uji mereka Ustazah? Ya. Kita tanya sedikit soalan kepada murid-murid kita. Boleh Ustazah? Okey, boleh. Kita dah tahu maksud, sekarang kita nak tahu apakah hukum istinja. Jadi saya ingin bertanya kepada murid-murid yang berada di studio, apakah maksud istinja? Siapa boleh tolong jawab? Okey, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Kita tengok antara. Okey, siapa tu? Okey, Iman, silakan. Hukum istinja adalah wajib. Wajib. Betul ke Ustazah? Betul. Okey, Hukum betul. istinja adalah wajib. Tepuk sikit untuk kawan kita Iman. Okey, hukum istinja adalah wajib, bukannya harus, bukannya sunat. Jadi kita mesti menghilangkan najis selepas membuang air kecil ataupun air besar. Ya, betul. Tak dapat tidak, kena bersihkan juga. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua Ustazah? Soalan kedua. Tentang dalil ya, betul ya? Tentang dalil, ya Okey. betul. Apakah dalil yang menunjukkan pentingnya beristinja ni, wajibnya beristinja ni? Okey, jadi saya ingin meminta seorang murid untuk membacakan hadis. Membacakan hadis yang terdapat di paparan skrin. Silakan. Okey. Siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Ainul. Silakan Ainul. Hadisnya ialah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in yakni yastanji bihi. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Okey, bagus sekali bacaan hadis daripada Ainul Izzah tadi. Ya. Okey. Hadis ni dia menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beristinja menggunakan air semasa selepas qada hajat.
Okey, hadis ni juga menjelaskan bahawa amalan istinja adalah wajib. Jika tidak beristinja dengan sengaja, hukumnya adalah berdosa kerana dianggap di dalam kekotoran dan ibadahnya tidak sah. Contohnya ibadah solat, tawaf dan sebagainya. Okey, ada juga ayat Quran yang menerangkan tentang istinja ini. Okey, kita nak minta seorang murid juga untuk bacakan. Okey, Sebenarnya boleh. ayat ini telah dibacakan oleh Hakim di awal tadi. Betul. Jadi kan? ada kaitan Tazah Ada dengan kita punya kaitannya. topik pada hari ini. Okey, baiklah. Okey. Siapa yang nak bacakan surah At-Taubah ini? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Darwish. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah ayat yang ke-108. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Okey, terima kasih. Bagus, jelas dan lancar sekali bacaan daripada Darwish tadi. Okey, ayat ini menerangkan tentang Allah sangat menyukai orang yang bersih. Ya. Okey. Jadi ini menunjukkan kepada kita Ustazah yang dua dalil ini kepentingan ataupun wajibnya kita ini beristinja, menyucikan diri. Baiklah. Dan juga murid-murid di rumah boleh turut serta Ustazah kan? Ya, boleh. Mungkin boleh buka catatan hadis dan juga ayat Quran yang telah dibacakan oleh murid-murid dalam talian kita tadi. Baik Ustazah, seterusnya. Ya, seterusnya kita lihat pula kepada alat-alat istinja. Okey, sebelum tu Ustazah minta pelajar-pelajar mungkin dah belajar sebelum ni kan tajuk ni. Mengikut pengetahuan sedia ada, Ustazah minta untuk ambil bahan-bahan yang diharuskan untuk beristinja dan juga diharamkan beristinja. Satu sahaja yang ada berhampiran dengan kamu. Okay, pelajar-pelajar, murid-murid di rumah pun boleh juga kalau nak buat macam tu. Okey, sudah ada barang-barangnya? Okey, boleh tunjukkan di hadapan kamera anda. 1, 2, 3. Okey, cuba angkat dekat dengan kamera anda. Okey. Kalau tengok Ainul, awak pegang apa tu Ainul? Daun kering. Oh, daun kering. Wan Nuruddin? Saya pegang daun kering dan juga tisu. Okey, daun kering dan juga tisu. Seterusnya siapa tu Fatia. Anda pegang apa? Saya pegang kain. Okey, dan seterusnya siapa tu? Faika, betul Faika? Anda pegang apa? Saya pegang surat khabar. Surat khabar. Dan seterusnya Iman. Nampak macam comel je tu awak pegang tu. Kertas, sticky note. Dan yang terakhir siapa tu? Kita ada Darwish. Saya Darwish pegang apa? sapu tangan. Sapu tangan. Jadi adakah ini semua alat beristinja Ustazah? Ya, betul. Semua yang ditunjukkan tu adalah alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Okey, walau bagaimanapun, tahniah ya kepada anak-anak semua kerana ada pengetahuan tentang perkara ini. Yeah. Dan sekarang ni kita tengok secara lebih mendalam lagi. Okey, alat-alat istinja terbahagi kepada dua. Yang pertama alat yang diharuskan dan yang kedua alat yang diharamkan. Okay, alat yang diharuskan terbahagi pula kepada dua, iaitu air mutlak dan juga benda kesat. Seterusnya yang diharamkan pun ada pembahagian dia, iaitu benda mulia, berharga, berbahaya dan bernajis. Yang ini tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okay, kalau kita tengok yang diharuskan untuk beristinja, peralatan yang kita boleh guna ialah air mutlak. Okay, air mutlak ada 7 jenis. Air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji, air embun. Yang tu yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. Cumanya Ustazah ada tambah yang terakhir itu, yang ke-8, iaitu air paip. Air, sebab kita sekarang guna air paip kan, kita jarang menggunakan air perigi. Ya, betul. Air sungai ke, kita guna air paip. Buka saja paip tu, kita terus guna di rumah. Okay, jadi adakah air paip ni merupakan air mutlak? Okay, jawapannya ya, kerana air paip ini berasal daripada sumber air mutlak yang 7 tadi. Okay, untuk mengetahui lebih lanjut, boleh bacalah nanti kan bagaimana proses menghasilkan air paip sehingga sampai ke rumah kita tu dia jadi sebagai air yang bersih. Okay, iaitu air mutlak. Benda-benda kesat juga boleh digunakan untuk beristinja. Okay, yang pertama, kita tengok ada bahan-bahan di depan ni ya. Kita tunjuk satu-satu. Ya, betul Tazah. Okey. Yang pertama, batu. Okey, batu.
Okey, batu batu ni mesti batu yang tidak membahayalah. Maksudnya batu yang tak ada tajam sangat kan, boleh membahayakan kita. Okey, seterusnya yang kedua, ni kulit kayu. Okey, kulit kayu juga merupakan bahan istinja, cumanya cari yang tidak berbahayalah kepada kita. Okey, yang ketiga, tisu. Ni. Okey, tisu juga merupakan peralatan untuk beristinja. Cumanya tisu ni kena kering ya. Kalau tisu basah dia tidak memenuhi syarat-syarat bahan kesat. Mesti tisu kering. Seterusnya yang keempat adalah kain. Okay. Kain yang macam ni ya, kain yang kesat. Mesti kain yang kesat. Kalau kain licin macam tudung, tudung yang Ustazah pakai, Ustazah Sazrina pakai ni dia licin kan. Okay, yang ni tidak memenuhi sebagai peralatan istinja lah, sebab dia adalah bukan benda kesat. Okay. Seterusnya kertas. Okey, ini contoh surat khabar lah. Okey, ini benda-benda kesat juga, surat khabar. Dan kalau buku yang macam ni, kalau kulit buku yang selalunya licin ni, okey, yang ni tak boleh ya, sebabnya dia licin. Bila tak permukaan kesat. Licin, dia tak kesat, tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan beristinja. Okey, yang terakhir, daun. Tadi dah tunjuk kan? Okey. Yang terakhir adalah daun. Daun mesti daun yang kering ya. Daun yang hijau ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau kita tengok permukaan dia macam mana? Dia licin kan? Bila dia licin, dia tidak memenuhi syarat untuk jadikan bahan beristinja. Jadi yang ini tak boleh, yang hijau tak boleh. Kita kena guna yang daun kering. Daun kering sahaja yang boleh. Apakah dia punya syarat Ustazah? Syarat beristinja dengan benda kesat ni? Okey. Syarat beristinja dengan benda kesat, syarat-syaratnya ialah yang pertama, alat mestilah suci, bersih dan juga kering. Alat yang kita guna tu mesti memenuhi syarat tu. Sebab tu tadi kalau tisu kan, kalau tisu basah tu tak boleh. Seterusnya, najis belum kering. Najis yang ada dekat seseorang tu, dekat tempat keluar najis dia, kubul atau dubur dia belum kering. Okay, seterusnya yang ketiga, najis tidak meleleh. Maksudnya tak meleleh pergi ke tempat lain lagi. Okay, yang terakhir, tiada najis lain yang melekat. Maksud tiada najis lain yang melekat dekat tempat keluar najis tu lah. Okay, jadi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, kita tidak boleh beristinja menggunakan benda-benda kesat. Kena istinja guna air lah, macam yang kita selalu guna. Perlu kepada syarat-syarat ini Ustazah ya? Dan kalau kita lihat di atas meja ni, kebanyakannya semua boleh digunakan untuk beristinja. Adakah bahan yang tak boleh digunakan untuk beristinja ni Ustazah? Okey, terima kasih Hakim. Ada bahan yang tidak boleh digunakan untuk beristinja ataupun bahan yang haram digunakan untuk beristinja. Sebelum tu kita nak minta murid kita memberikan contoh apakah bahan yang haram digunakan untuk beristinja. Mungkin boleh paparkan di kamera anda. Okey. Sila tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Okey. 1, 2, 3. Okey, sama-sama. Ada yang pegang Al-Quran Ustazah. Itu siapa tu? Iman, awak pegang apa tu? Anda pegang apa? Al-Quran dengan? Biskut. Oh, biskut. Yang Firas? Biskut juga. Oh, biskut juga. Oh, laparlah pula bila dengar biskut ni kan. Siapa tu Fatia? Anda pegang apa? Saya pegang penyepit rambut. Oh, penyepit rambut. Itu apa? Mak punya? Faika? Anda pegang apa? Saya pegang gigi. Okey, Faika dekatkan sikit dan tinggikan sikit supaya lebih jelas. Okey, baik. Dan seterusnya siapa tu? Yang ni, Wan Nuruddin. Saya pegang Al-Quran. Al-Quran. Dan yang terakhir, Ainul Izzah pun pegang Al-Quran, betul? Okey, baik Ustazah. Jadi adakah ini semua benda yang diharamkan? Ya, betul. Bagus sekali. Benda ni semua adalah bahan yang diharamkan untuk digunakan semasa beristinja. Okey. Jadi, kita nak menerangkanlah juga satu persatu tentang bahan yang tidak boleh digunakan semasa beristinja. Okey, yang pertama ialah bahan yang tertulis ayat Quran ataupun kertas yang tertulis ayat Quran, hadis,
nama Allah dan Rasulnya. Okey, yang kedua ialah bahan yang dihormati. Seperti makanan. Kita ada roti. Kita ada roti dan juga biskut. Okey, ini adalah makanan. Jadi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey. Dan seterusnya ialah tulang. Tulang juga tidak boleh digunakan untuk beristinja kerana ia adalah makanan bagi makhluk yang lain. Okey. Yang ketiga, benda yang bahaya. Seperti kaca dan buluh. Kenapa? Sebab ia boleh melukakan dan memudaratkan diri sendiri. Okey, yang keempat, najis dan benda yang terkena najis. Okey, mungkin kita ingat itu adalah batu. Rupa-rupanya itu adalah najis lembu yang telah kering dan keras. Jadi kita tidak boleh gunakan sebagai alat istinja. Okey, yang terakhir ialah benda yang bernilai. Seperti emas, perak dan sutera. Walau macam mana kita kaya sekalipun, Hakim, kita tak boleh gunakan alat ini. Mentang-mentang punya emas banyak, Ustazah kan? Gunalah sikit untuk beristinja, tak boleh, Ustazah. Tak boleh digunakan. Sebab dia adalah benda yang bernilai. Okey. Okey, Ustazah. Jadi kita dah tahu dah tentang benda yang boleh digunakan untuk beristinja, benda yang diharamkan untuk beristinja. Jadi setakat ni, bagaimana murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit, minta duit. Okey, baik. Jadi Ustazah, mereka faham apa yang telah dikongsikan oleh Ustazah. Apa kata kita berikan sedikit kuis kepada mereka. Silakan Ustazah Nur Hafizah. Ya. Ustazah minta semua pelajar, semua murid-murid di studio dan juga di rumah bersedia dengan jawapan masing-masing. Yang di studio Ustazah dah maklumkan, sediakan kad ya dan tidak. Okey, Hakim pun boleh, Ustazah? Boleh ya? Saya pun ambil dia punya ni. Hakim pun boleh turut serta untuk jawab. Betul dan salah, Ustazah. Ya. Soalan dia, adakah alat pada gambar yang akan ditunjukkan nanti merupakan peralatan istinja? Okey, kalau betul peralatan istinja, angkat saja tanda betul. Kalau bukan, angkat tanda salah. Okey, Hakim faham kan? Okey, baik. Okey, gambar yang pertama. Okey, jom kita lihat gambar pertama. Ini gambar pertama. Air paip. Okey, angkat jawapan masing-masing. Okey, 1, 2, 3. Sama-sama kita tunjukkan di hadapan kamera. Okey, Hakim jawab ya. Murid-murid di studio pun jawab ya juga. Betul, Ustazah? Jadi kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Okey, tepuk sikit untuk diri sendiri. Okey, setelah. Okey, soalan yang kedua pula. Okey, tengok gambar apa di situ? Gambar burger. Sedap ni. Okey, burger. Peralatan istinja ataupun tidak? Okey, angkat jawapan masing-masing. 1, 2, 3. Okey, Hakim jawab tidak. Murid-murid di studio pun semua jawab tidak. Jawapannya betul, tidak. Okey. Dan juga murid-murid di rumah, Ustazah kan? Boleh turut serta. Mungkin ambil satu kertas, buat betul dan salah, tunjuk depan ayah. Ayah, salah. Mak, betul. Supaya kita dapat faham apa yang telah diajarkan. Tidak. Okey, seterusnya ada lagi. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok situ gambar batu. Okey. Adakah peralatan istinja? Okey, angkat jawapan. 1, 2, 3. Okey, Hakim jawab ya. Murid-murid di studio pun jawab ya. Jawapannya ya, betul. Jawapannya ya. Okey, tepuk sikit. Okey, jadi daripada jawapan semua tadi ada 3 soalan. Semuanya dapat menjawab dengan betul dan ini bermaksud semua murid dan juga Hakim sendiri telah dapat membezakan di antara peralatan yang harus digunakan untuk beristinja dan juga yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Tahniah untuk semua murid dan juga Hakim dan juga penonton-penonton di rumah yang berjaya menjawab dengan betul. Baik, Ustazah. Jadi banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah. Cumanya kita rehat seketika, boleh ke Ustazah? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.
KPM. Didik TV KPM. Banyak yang sudah kita belajar bersama dengan Ustazah Nur Hafizah dan juga Ustazah Nur Sazrina. Antaranya ialah kita belajar tentang benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Tetapi ada syaratnya, iaitu yang pertama kena suci, bersih dan kering. Yang kedua, najis belum kering. Yang ketiga, najis tidak meleleh. Dan yang keempat, tiada najis lain yang melekat. Baiklah Ustazah, seterusnya apakah yang akan kita fokuskan dalam topik pada hari ini? Okey, baiklah. Mesti kita nak tahu kenapa pentingnya beristinja, betul tak? Jadi ada satu hadis yang menerangkan tentang pentingnya beristinja ni. Untuk itu saya ingin minta seorang murid lah untuk bacakan hadis yang terdapat dalam paparan skrin ini. Okay, siapa nak tolong baca? Okey, siapa yang ingin bantu Ustazah, sila angkat tangan. Okey, silakan Fatia. Hadisnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawli muttafiqun alaih. Maksudnya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kubur lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ini sedang disiksa dan mereka bukanlah disiksa kerana dosa-dosa mereka. Seorang daripada mereka disiksa kerana selalu mengadu domba, manakala yang seorang lagi tidak bersih daripada kencingnya. Bagus bacaan daripada murid kita tadi. Okey, jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa pentingnya kita beristinja, membersihkan kubur dan dubur daripada najis. Okey, kita nak pergi satu persatu secara detail apakah kepentingan beristinja. Okey, yang pertama ialah mendapat pahala, kan? Sekiranya kita bersih daripada sebarang kekotoran, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, ibadah sah dan sempurna. Apabila seseorang itu bersih daripada kekotoran, kemudian dia mengambil wuduk dan kemudian melakukan solat, solatnya adalah sah dan dapat solat dengan khusyuk dan sempurna. Kemudian kepentingan yang lain adalah dikasihi Allah dan Rasulnya. Seperti mana ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Hakim di awal tadi dan juga murid yang telah bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 108. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah sangat suka pada orang yang bersih. Okey. Seterusnya, kepentingan beristinja terhindar daripada penyakit. Seperti yang kita sedia maklum, najis adalah kekotoran. Jadi kalau kita tidak bersihkan diri daripada kekotoran, kita mudah dijangkiti oleh kuman dan bakteria. Okey, saya nak tanya host lah. Nak tanya Hakim lah. Apakah penyakit yang boleh menyerang sekiranya kita tidak menjaga kebersihan? Banyak Ustazah, antaranya nanti kita punya kencing tidak lawas, mudah dijangkiti kuman, cirit berit dan sebagainya. Betul Ustazah? Wah, betul. Bagus sekali jawapan Hakim. Okey, itu adalah contoh daripada penyakit yang boleh menyerang kita sekiranya tidak menjaga kebersihan. Jadi kita kenalah jaga kebersihan dan beristinja dengan betul. Okey, apabila badan tidak dijangkiti oleh penyakit, sudah tentulah badan kita akan sihat dan cergas. Itu kepentingan yang lain. Dan terakhir, dapat memberikan keselesaan. Kepada siapa? Kepada diri kita dan juga orang sekeliling. Orang akan mudah mendekati diri kita kerana kita berbau wangi, tidak berbau busuk. Okey, itu adalah kepentingan beristinja. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimana beristinja menggunakan alat-alat istinja. Okey, silakan Ustazah Hafizah. Okay. Yang seterusnya cara beristinja ada 3. Yang pertama menggunakan batu dan air. Yang kedua menggunakan air sahaja yang macam kebiasaan yang kita buat. Dan yang ketiga menggunakan batu atau mana-mana benda kesat.
Okey, jadi untuk yang sekarang ni Ustazah akan tunjuk cara, dan Ustazah minta anak-anak murid Ustazah di studio untuk turut serta dengan menyediakan anak patung ataupun bear yang ada dekat rumah kan. Nanti kita akan tunjuk cara macam mana beristinja dengan betul. Murid-murid di rumah pun sama, boleh juga turut serta. Okey, kita tengok yang pertama, beristinja menggunakan batu dan air. Okey. Menggunakan batu dan air ni maksudnya kita kena dua-dua sekali. Yang pertama sekali kita kena menggunakan batu dahulu. Okay, selepas menggunakan batu barulah menggunakan air lah. Air ni mesti air mutlak. Dan sekarang ni kita guna air paip kan. Ni contoh lah air paip di sini. Ustazah Sazlina minta tolong pegang paip. Okey, boleh. Okey. Sama pula tu patungnya dengan warna tudung Ustazah Sazlina. Saya bawa sedondon hari ni. Okay, contohlah ya. Ini najis yang ada dekat kanak-kanak lah, contoh kan, adik kamu ke kan. Okey, jadi caranya yang pertama kita guna batu. Okey, guna batu dulu baru guna air. Okey, bila kita guna batu, afdalnya ialah 3 kali. Okey, jadi kita hilangkanlah najis tu menggunakan tangan kiri. Tangan kanan pegang paip ataupun kalau guna air dalam baldi pakai cebok lah. Okey, jadi kita bersihkan najis. Okey, lepas bersihkan tu buanglah dalam tong sampah. Okey, yang pertama. Lepas tu yang kedua, okey, buang. Dan yang ketiga, okey, buang. Habis kan? Nampak macam habis, tapi yang ni adalah cara yang paling afdal. Kita guna air pula. Okey, Sazlina buka paip. Okey, basuh pula dengan air sehinggalah bersih. Kita yakin bersih, hilang warna dia, bau dan juga rasa. Okey, yang itu yang pertama. Seterusnya, okey, yang pertama. Seterusnya, yang kedua, menggunakan air sahaja. Air sahaja ni macam kita selalu buat lah. Kita masuk dalam bilik air kan, buang air kecil, kita basuh menggunakan air paip. Caranya, basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Senang saja. Sazlina dah buka air paip. Tadi kita basuh lah. Gosok sampai dah hilang semua kan. Hilang warna, bau dan juga rasa. Itu cara yang kedua Ustazah menggunakan cara yang kedua, air yang kebiasaannya kita buat kan. Ya, betul. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga, menggunakan batu ataupun mana-mana benda kesat yang kita belajar tadi. Ada 6 benda kesat. Jadi kita pilihlah salah satu. Jadi Ustazah nak guna daun kering Ustazah. Daun kering lah ya. Okay. Contohlah ni najis yang ada dekat adik kita ataupun anak kecil kan dekat rumah. Okay. Menggunakan daun kering. Kita gunakan daun kering ataupun mana-mana lah bahan-bahan kesat. Okay. Hilangkan. Terus buang dalam tong sampah. Jangan simpan pula Ustazah. Jangan simpan. Yang kedua, bersihkan. Buang dalam tong sampah juga. Dan yang ketiga, hilangkan. Dah bersih dah. Buang dalam tong sampah. Tapi kadang-kadang kalau najis yang tak banyak tu sekali pun dah hilang kan. Jadi afdalnya kita ulang sebanyak 3 kali ataupun sehingga bersih lah. Sehingga hilang semua najis yang ada dekat kubul ataupun dubur. Okay, jadi Ustazah harap anak-anak murid di studio dan juga di rumah boleh faham dan juga kita aplikasikanlah cara beristinja dengan betul. Dan adakah kita punya murid-murid dalam talian akan ikut juga apa yang Ustazah tunjukkan sebentar tadi? Ya. Okey, baik. Jadi jom kita lihat daripada murid-murid dalam talian kita. Okey? Siapa yang ingin mulakan? Ainul. Ainul boleh? Okey, silakan Ainul. Bagaimana cara istinja yang betul? Okey. Kita lihat Ainul guna apa? Saya guna cara ketiga. Cara ketiga, okey. Saya tunjukkan Ainul. Okey, mula-mula. Itu apa tu? Patung apa tu? Patung sotong. Sotong. Ya Allah. Okey, silakan. Boleh. Okey, yang pertama kita ambil daun kering macam Ustazah tunjuk tadi. And then kita sapu dekat najis, lepas tu buang.
buat banyak kali sehingga najis tu hilang. Tapi kalau sikit boleh kita buat sekali lalu sahaja. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Betul, Semuanya bila sekali pun hilang, afdalnya 3 kali. 3 kali. Okey, seterusnya siapa lagi yang ingin tunjukkan cara istinja yang betul? Okey, tadi Ainul sudah. Seterusnya siapa lagi? Sila angkat tangan. Mungkin ada wakil dari pihak lelaki. Okey, siapa tu? Silakan. Iman. Okey, silakan Iman. Anda pilih cara yang keberapa? 1, 2 atau 3? Iman ambil. Jangan ketam sudah. Tadi dah sotong. Okey. Tak apa-apa. Iman tengah cari tu. Mana pula Iman kata patung aku ni? Okey. Dah jumpa Iman barangnya? Okey. Tunjukkan di hadapan kamera. Wah, cute-nya. Comelnya. Itu siapa punya tu? Anda punya ke adik anda punya? Adik punya. Adik punya? Betul lah. Kalau lelaki tak kalah macam tu ya. Okey, silakan Iman. Saya guna cara yang sama. Okey. Macam Ainul tadi. Menyapu sekali je najis sampai hilang. Lepas tu basuh dengan air. Betul Tazah? Ya, betul. Okey. Yang ditunjukkan ni menggunakan dua objek dan inilah cara yang paling afdal sebenarnya. Kita gunakan batu dulu, lepas tu kita gunakan air. Okey, cuma yang afdal Tazah dah 3 kali Tazah tadi Okey, baik. Seterusnya siapa lagi yang ingin tunjukkan kepada Ustazah cara istinja yang betul? Okey, silakan. Fatia. Okey, saya akan gunakan cara yang kedua. Okey, ni. Okey. Apa tu? Anak ke bukan Anak. Anak. Okey. Dah comelnya. Okey, seterusnya. Okey, saya contohlah ni pap air kan. Pap air. Lepas tu saya akan ratakan kat sini kan. Lepas tu saya akan basuh sampai saya yakin bersih. Ini bermakna cara yang Kedua Ustazah menggunakan air sahaja. Macam yang kebiasaan kita buat kan. Pun betul. Jadi tahniahlah semua murid-murid yang dapat menunjukkan cara dengan betul, yang menunjukkan memang kamu beristinja dengan betul, dan insya-Allah bila kita beristinja dengan betul, ibadat yang kita buat akan sempurna dan sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Ustazah, di manakah kita boleh dapatkan latihan seumpama dengan ini untuk murid-murid kita yang lain? Okey, untuk murid-murid di rumah juga boleh mendapatkan latihan di Sumberku. Okay, boleh cari di internet Sumberku untuk sama-sama mengulang balik latihan yang dibuat oleh murid-murid di studio. Okey, baiklah, jadi anda boleh dapatkan di sana. Baiklah Tazah, kita lihat seketika. Boleh Tazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam slot menengah rendah. Tadi kita belajar tentang kepentingan beristinja, antaranya ialah yang pertama dapat pahala, yang kedua ibadat kita sah dan sempurna, seterusnya dikasihi oleh Allah dan Rasulnya, dan akan terhindar daripada penyakit. Itu kepentingan jikalau kita beristinja, dan cara istinja yang betul yang telah dikongsikan oleh ustazah kita tadi. Yang pertama menggunakan batu dan air, dan ini juga yang merupakan paling terbaik ustazah paling afdal. Yang kedua menggunakan air, dan yang ketiga menggunakan batu atau benda kesat yang telah ditunjukkan oleh ustazah Nur Hafizah dan juga ustazah Nur Sazrina. Baiklah, bagaimana murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan lagi? Kalau boleh tunjuk sikit. Begini. Boleh. Okey, baik. Masih lagi semangat. Ini yang kita mahukan dari murid-murid dalam talian kita. Baik, Tazah, seterusnya apakah yang akan kita fokuskan? Okey. Jadi kita dah tahu banyak perkara dah tadi tu. Jadi kita nak pergi kepada adab
Adab qada hajat. Sebenarnya adab qada hajat ni ada banyak, tapi hari ni kita nak fokus kepada 6 perkara sahaja. Okey, kita pergi yang pertama, tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran, nama-nama Allah ke dalam tandas. Okey, yang kedua, membaca doa sebelum masuk tandas dan juga membaca doa selepas keluar daripada tandas. Okay, dekat sini saya nak tanyalah 2 orang murid daripada murid kita di studio untuk membacakan doa. Doa sebelum masuk ke tandas dan juga doa selepas keluar ke tandas. Siapa nak tolong? Okey, siapa yang ingin bacakan doa untuk Ustazah, sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Faika, silakan. Doa masuk ke tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, betul Ustazah? Betul. Untuk doa keluar tandas? Okey, siapa yang ingin? Okey, siapa tu? Silakan, Wan Nuruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Aku memohon darimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan telah menyembuhkanku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih. Bagus sekali bacaan tu. Okey, kemudian yang ketiga ialah memakai selipar dan juga menutup kepala. Okey, untuk adab yang seterusnya Ustazah Hafizah akan sambungkan. Adab yang keempat, melangkah masuk mestilah dengan kaki kiri. Dan juga melangkah keluar dengan kaki kanan, terbalik dengan waktu kita makan tangan kanan kan. Yang ni dia terbalik. Seterusnya yang kelima, menjaga aurat, mencangkung dan juga berhati-hati ketika masuk ke dalam tandas. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak menghadap ke arah kiblat. Untuk yang ni Ustazah nak minta Ainul. Ainul tolong jelaskan sikit macam mana tidak menghadap kiblat ni, Ainul. Ya, saya Ustazah. Okey, kalau tidak menghadap kiblat ni, kalau pembinaan tandas tu sendiri menghadap kiblat tidak okey. Tapi kalau kita maafkan saya, kalau pembinaan tandas tu tidak menghadap kiblat, boleh. Tapi kalau tandas tu menghadap kiblat dan tidak berdinding, maksudnya terbuka, kita kena gerakkan badan kita sendiri supaya tidak menghadap kiblat macam tu. Bagus jawapan Ainul. Ya, betul. Puas sikit untuk Ainul, kawan kita. Terima kasih Ainul atas penerangan yang baik. Seterusnya dah habis dah adab qada hajat. Seterusnya Ustazah nak menguji sikitlah semua kan pelajar murid-murid. Bersedia dengan pilihan jawapan ya tidak macam tadi. Okey, saya pun bersedia Ustazah. Hakim pun sama. Soalannya, adakah anda melakukan perkara ini? Perkara yang pertama, membaca doa. Doa sebelum, doa nak masuk dan juga doa keluar tandas. Kalau ya, angkat tanda betul. Kalau tak buat, angkat tanda salah. Okey, 1, 2, 3. Hakim angkat ya. Murid-murid di studio pun semua jawab ya. Bagus maksudnya. Betul Ustazah? Ya, betul. Beradab. Seterusnya yang kedua, adakah masuk dengan kaki kiri? 1, 2, 3. Angkat jawapannya. Semua jawab ya juga. Bagus. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tandas. 1, 2, 3. Betul Ustazah? Ya, betul. Jadi semua menjawab ya. Jadi maksudnya terima kasih ya anak semua murid-murid dan juga hakim. Jadi semua menunjukkan bila jawab semua ya, maksudnya semua mengamalkan adab-adab qada hajat. Jadi baguslah, semua sangat bagus. Jadi apakah pendapat Ustazah tentang pentaksiran yang telah dilakukan oleh Ustazah terhadap mereka ni? Jadi apakah penilaian dari pihak Ustazah berkenaan murid-murid kita? Setakat aktiviti yang kita buat tadi, Ustazah nampak semua murid memang dapat menguasai tajuk ini dengan baik, dapat dapat membezakan di antara peralatan istinja dengan yang tak boleh digunakan untuk beristinja, dapat menyatakan hukum beristinja tu dan juga dalil-dalilnya.
seterusnya dapat bersama-sama tunjuk cara tadi kan. Ada pelajar yang tunjuk cara dan juga menyatakan kepentingan beristindak, dan yang paling penting sekali, semua dapat mengamalkan adab qada hajat dengan baik. Dan sekali lagi Ustazah, di manakah boleh kita dapatkan latihan seumpama ini untuk murid-murid kita di rumah? Untuk murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan yang kita pelajari pada hari ini daripada Sumberku. Di Sumberku, Ustazah. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Hafizah binti Mat Isa, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Ceras Kuala Lumpur. Juga Ustazah Nur Sazina binti Muhammad Halimin, Ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Ceras Kuala Lumpur, dan murid-murid dalam talian juga anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.